Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Melalui cara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Betulkah ekonomi sudah pulih? Pada 24 Julai, Menteri Keuangan merangkap Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemulihan ekonomi negara ekoran kesan pandemik COVID-19 dijangka akan bermula pada tahun depan iaitu 2022. Bagaimanapun, beliau berkata ia juga bergantung kepada keberkesanan Pelan Pemulihan Negara dan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, juga Belanjawan 2022 yang akan turut dilengkapi dengan rancangan Malaysia ke-12. Berdasarkan pandangan institusi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, pemulihan ini dijangka tidak sekata antara negara, katanya seperti dipetik Astro Awani. Menurut beliau, negara-negara maju seperti Korea Selatan dan Amerika Syarikat mencapai tahap pendapatan per kapita seperti waktu pra-pandemik COVID-19 hanya dalam tempoh 18 bulan sejak wabak ini melanda negara mereka. Tetapi katanya, majoriti negara-negara Eropah dijangka pulih dalam masa 3 tahun, sementara di Mexico dan Afrika Selatan pula memerlukan masa antara 3 hingga 5 tahun. Bagi Malaysia, negara dijangka akan mula kembali ke tahap pra-pandemik insya-Allah pada tahun 2022, tegasnya. Kelakar. Pada 6 November 2020, Menteri yang sama memberitahu Dewan Rakyat semasa pembentangan Belanjawan 2021 bahawa ekonomi negara dijangka kembali pulih dan berkembang pada kadar antara 6.5 dan 7.5% pada tahun 2021. Katanya perkara itu sejajar langkah proaktif yang diambil kerajaan melalui pakej rancangan ekonomi. Inisiatif Belanjawan 2021 selain disokong pertumbuhan ekonomi global yang diunjur lebih baik iaitu sebanyak 5.2%. Ini mengambil kira persekitaran semasa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 disemak semula dan dianggarkan menyusut sebanyak 4.5%. Segala inisiatif yang dilaksanakan adalah counter cyclical measures bertujuan mengurangkan dampak COVID-19 dan alhamdulillah kita dapat melihat pertumbuhan KDNK keluaran dalam negara kasar negara menunjukkan tanda-tanda pemulihan daripada negatif 28.6% pada April 2020 pada negatif 3.2% pada Jun, katanya. Kita sekarang sedang berada di hujung tahun 2021. Apakah ekonomi Malaysia sudah pulih? Belum. Malah Tengku Zafrul kata tahun depan baru pulih. Adakah pandemik COVID-19 sudah reda? Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mencatatkan 14,345 kes jangkitan COVID-19 pada 20 September. Kes kumulatif kini mencecah 2,112,175 kes. Bagaimanapun jumlah kematian masih tinggi iaitu 376 kes. Daripada jumlah tersebut, 75 kes meninggal dunia di luar hospital atau brought in death BID menjadikan kes BID di seluruh negara 4,472. Data ini tidak bermakna situasi penularan wabak di negara ini semakin pulih. Sementara itu, Bernama melaporkan 4 kluster baharu COVID-19 diisytihar di Sarawak yang melibatkan komuniti rumah panjang yang diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan kluster Sungai Separai 2 yang diisytiharkan di daerah Tatau, kluster Jalan Bintulu Miri 3 di Bintulu, kluster Charma Ajai di Beluru dan kluster Ulu Lubai di Limbang. Keseluruhannya Sarawak merekodkan 3,619 kes baharu COVID-19. Kemarin juga Ketua Ekonomi Bank Islam Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ekonomi negara dijangka pulih pada 2022 menerusi unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK yang tumbuh pada kadar 5.3% berbanding jangkaan tahun ini iaitu sekitar 3% hingga 4%.
Boleh percayakah apabila gerombolan yang gagal menguruskan ekonomi negara dan COVID-19 pada tahun 2020 kembali memegang jawatan yang sama pada tahun 2021? Ini termasuk bekas Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga gagal tetapi kini menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN. Kebejatan apakah ini? Hanya 3 bulan lagi tahun 2022 akan menyambut kita.